cerita mengenai jenazah kesihatan. seksual kanak-kanak Ya. dan juga ada kes yang melibatkan anak-anak juga mungkin yang menjadi mangsa apabila berlaku depresi kepada ibu bapa, tapi anak dijadikan mangsa sehingga ada yang sanggup membunuh darah daging sendiri. Jadi kalau sebut saja itu tentunya juga menjadi satu kejutan bagi kita. Kenapa boleh berlaku depresi dalam kalangan ibu bapa sehingga mereka sanggup membunuh ataupun mengorbankan anak mereka. Jadi tak jadi ayah lagi. Itu antara amaran awal lah sebagai seorang ayah, Kena ataupun belajar. kena tahu informasi awal sebagai seorang ayah sebelum berkeluarga sebenarnya. Okey, baik, kita bersama-sama. Ya, Lancer Medic pagi ini kita bercerita mengenai depresi. Kita nak tahu apakah depresi yang dialami dan sejauh mana keseriusan dan parahnya depresi ini dalam kalangan masyarakat. Kita bersama dua doktor pagi ini, pakar psikiatrik. Kita bersama dengan Dr. Salmi Razali dan juga Dr. Nurjana. Depresi ada beza dengan stres? Dua perkara yang berbeza ke doktor? Thank you Edwin. Assalamualaikum. Saya Ivan. Ivan, sorry. Ivan. Thank you for having us. Terima kasih menjemput kami. Sebenarnya stres dengan kemurungan memang dua perkara yang berbeza. Stres boleh dialami oleh sesiapa saja. Saya, you all atau sesiapa yang ada di sini yang actually bernyawa lah. Tetapi stres ni semua orang ada cara untuk menangani stres. Tetapi kalau stres atau tekanan either dari persekitaran atau diri kita sendiri, kalau tak ditangani dengan baik, kemungkinan tekanan ini akan menjadi lebih serius dan ke arah untuk menghadapi kemurungan. Tapi hari ini bila kita cakap pasal kemurungan, kebanyakan orang dari masyarakat kita malu untuk bercakap pasal kemurungan. Jadi kita akan mengadakan program bermula esok sehingga hari Ahad yang kita akan berkongsi tentang kemurungan, bukan untuk orang yang murung saja. Kalau sesiapa macam Edwin dan Ivan nak datang pun, kita akan share macam-macam. There will be a lot of activities dan kita akan juga bercerita tentang bagaimana kalau kita mempunyai kawan, keluarga atau sesiapa saja, macam mana kita nak beri sokongan kepada mereka. Kita ada banyak aktiviti dan banyak orang akan datang untuk share experience, antaranya Datin N. Nasri bersama Dr. Salmi. Kita juga ada forum bersama Syed Azmi, social activist, Dr. Nur Halina Bahar, pakar psikiatri kanak-kanak, dan juga Ibrahim Sani dari Astro Awani untuk berkongsi pengalaman bagaimana menjaga orang yang mempunyai kemurungan. Tapi membunuh anak ni adalah disebabkan kemurungan yang tidak dirawat untuk sekian lama. Kemungkinan seseorang itu boleh hilang pertimbangan untuk berfikir. Itu sebenarnya bahayanya kemurungan jika tidak dirawat. Lagi bahaya kalau kemurungan itu berlaku dalam kalangan ibu bapa sehingga sanggup membunuh anak mereka. Mengapa boleh berlaku dalam kalangan ibu bapa ini? Adakah mereka juga setiap hari menghadapi tekanan sehingga menjadi kemurungan? Terima kasih. Mungkin kalau kita nak bercerita tentang kemurungan dan juga kes bunuh anak ni, mungkin saya perlu terangkan dahulu. Bunuh anak ni kalau para penyelidik memanggil dia perkataan filicide, ataupun ibu bapa yang membunuh anak sendiri. Kebanyakan kajian dibuat mengikut umur mangsa. Umur mangsa. Kalau mangsa itu baru lahir, kita panggil neonaticide. Dan ia banyak berkaitan dengan kes-kes, kalau kita tengok kes-kes buang bayi di negara kita. Kalau lepas buang bayi, bayi itu meninggal, kita panggil bunuh bayi jugalah, bunuh anak. Kalau untuk mangsa yang lebih besar sikit, kita panggil infant, infanticide. Lagi besar pedicide sebenarnya. Dan ini semua dirangkumkan filicide ataupun bunuh anak, sama ada ibu atau bapa yang membunuh anak. Jadi ditanya apakah kaitannya antara kemurungan dan juga kes-kes bunuh anak ini. Sebenarnya kalau saya boleh panggil filicide ataupun bunuh anak ini berlaku secara intentional ataupun dengan niat, dan juga kes-kes yang non-intentional ataupun bukan dengan niat. Kalau dengan niat ni contohnya memang ibu atau bapa tu memang nak bunuh anak dia lah, ataupun murder.
Dan tapi banyak kes-kes yang non-intentional. Ya. So kalau kita lihat kes-kes bunuh bayi ataupun buang bayi itu banyak kes-kes sebenarnya yang non-intentional. So mungkin dia letakkan anak dia di tempat-tempat yang boleh pada anggapan dia orang cepat jumpa. Ya. So it's non-intentional sebenarnya, tak ada niat untuk membunuh bayi itu. Itu satu. Kalau kes yang kedua, kalau kita boleh lihat adalah kes-kes contohnya kemurungan yang melampau yang berlaku kepada ibu-ibu yang lepas bersalin. Ya, kita panggil kes-kes postpartum psychosis ataupun postpartum depression, atau bahasa Malaysia yang selalu sangat kita gunakan adalah meroyan. Kalau orang Perak kata meroyan. Dalam kes-kes kemurungan yang melampau atau meroyan ini, ya, seseorang atau ibu-ibu yang murung itu boleh dapat psikosis. Apa yang berlaku adalah ibu-ibu yang terlalu murung ini akan mendapat halusinasi, ya, ataupun dengar contohnya suara-suara gaib, ya, yang mendesak, bercakap berterusan untuk membunuh anak tersebut. Ya, so kerana suara-suara gaib ini kerap sangat datang tanpa niat mereka membunuh anak, ya. Untuk mereka itu tadi dua. Yang ketiganya, untuk mereka yang terlalu murung juga, ya, selalunya mereka akan ada perasaan bahawa saya tidak berguna, ya, mungkin saya ibu yang tak bagus, tak dapat jaga anak yang baik, mungkin ada lebih baik saya mati sahaja. Ya. So itu kita bawa kepada kes bunuh diri pula. So bahaya kemurungan ataupun depresi tadi, ya, ia boleh menyebabkan sehingga seseorang itu nak membunuh diri, ya. Dan paling penting, kadang-kadang tu ibu-ibu tu berfikir lagi, kalau saya bunuh diri, siapa nak jaga anak saya? Ya. Jadi baik kita mati sama-sama. So itu sebabnya boleh berlaku di mana ibu yang murung sangat-sangat itu akan membunuh anak dia supaya kita dapat mati sama-sama. Ya, itu bahaya tu kan. Sampai ke situ, sampai ke situ. Ya. Yang... So kita perlu merawat kemurungan itu. Ya, so sesiapa di rumah sana yang nampak ibu-ibu yang lepas bersalin, ya, yang murung, ya, so cepat-cepat kita datang ke hospital untuk merawat. Ada senario juga kes-kes di mana ibu-ibu yang mengalami sebenarnya domestic violence, mangsa keganasan rumah tangga, ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu sendiri adalah mangsa kepada keganasan, ya, tetapi disebabkan rapatnya ibu dengan anak-anak, ya, ibu-ibu ni juga boleh menjadi dituduh untuk membunuh anak-anak mereka. Jadi kita perlu sedar bila kita bercerita pasal kemurungan, ya, dia juga ada berkait-kait dengan benda-benda yang bahaya, ya, seperti yang saya cakap tadi lah, ya, sampai nak bunuh anak, ya, masalah-masalah tadi kita cerita awal-awal rancangan jenayah seksual kanak-kanak. So dia ada berkaitan sebenarnya dengan masalah-masalah kemurungan, ya. So itu antara macam mana asosiasi ataupun kaitan, ya, kemurungan dengan komplikasi yang bahaya, ya. Betul. So kita perlu datang ramai-ramai untuk faham apa itu kemurungan, ya. Okay. Di seminar ataupun program yang akan diadakan itu nanti, kita boleh, apa yang boleh kita dapat? Okey. Yang paling penting ialah 3 hari program kita ni adalah percuma untuk setiap lapisan masyarakat, ya. Sesiapa saja can just come. Kita dekat Sunway Putra Mall di tingkat bawah, tingkat G lah, concourse di tengah-tengah. Kami akan mempunyai aktiviti kios-kios untuk terapi untuk kemurungan seperti art therapy, batik painting. Kita ada saringan minda sihat di mana kita akan saring level of kemurungan, tekanan, kerisauan dan stres pada sesiapa sahaja secara percuma. Dan kemudian kita ada konsultasi percuma dengan pakar psikiatri, doktor-doktor psikiatri yang terlatih dari bahagian psikologi dan juga pakar-pakar klinikal psikologi. Itu yang menarik. Kalau seseorang itu belum pasti dirinya adakah ia berdepan dengan tahap depresi yang teruk atau bagaimana, boleh mendapatkan khidmat itu. Dan hari Sabtu kita ada full day dari pukul 11 hingga pukul 5 di mana kita akan adakan pelbagai kios penuh dengan informasi dan pelbagai mainan untuk
memahami tentang kemurungan ya, supaya sebenarnya kita nak pecahkan stigma masyarakat terhadap kemurungan. Masyarakat kita sangat malu dan takut untuk jumpa bahagian psikologi dan psikiatri kerana takut digelarkan gila kan. Tapi sebenarnya kemurungan atau stres bukanlah bersamaan dengan gila. Ya, ia bukan satu kelemahan. Ia seperti penyakit biasa. Kalau kita ada demam, kencing manis ya, ia juga perlu dirawat dan diubati insya-Allah supaya kita tak dapat komplikasi seperti yang Dr. Sami ceritakan. Okey, berlangsung di Sunway Putra Mall. Nanti di situ anda boleh dapatkan jawapannya mengapa faktornya boleh berlaku depresi dan apa jalan penyelesaian yang terbaik. Pencegahannya datang di seminar seperti mana tertera ini 21 hingga 23 April di Sunway Putra Mall. Baik. Saya kena pergi sebab kadang-kadang saya rasa saya ni mungkin ada menghadapi masalah kemurungan. Sebelum menjadi lebih teruk, saya mencederakan sesiapa, baik saya ke program itu nanti. Kita akan sambung lagi mengenai stres ataupun tekanan ini dalam topik seterusnya dalam segmen Kopi Panas Apa. Terima kasih kepada Dr. Terima kasih banyak-banyak. Nur Jannah.